Kerjasama Malaysia UAE perkukuh hubungan sedia ada. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dua individu maut selepas kenderaan dinaiki dirempuh kereta lain yang dipandu secara melawan arus di Iskandar Puteri, Johor. Insiden berlaku pada 4.20 pagi tadi mengakibatkan pemandu dan penumpang kenderaan masing-masing berusia 19 tahun meninggal dunia. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP Rahmat Arifin memaklumkan pemandu berusia 30 tahun parah dan sampel darah telah diambil bagi tujuan analisa kandungan dadah dan alkohol. Bagaimanapun pihak polis belum dapat pastikan sama ada pemandu terbabit di bawah pengaruh dadah atau alkohol kerana masih menunggu keputusan sampel. Di Perak, dua beradik maut selepas motosikal yang dinaiki bertembung dengan sebuah kereta di kilometer 45 Jalan Hutan Melintang, Bagan Datuk pagi tadi. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Ahmad Adnan Basri mengesahkan dua beradik berkenaan masing-masing merupakan pelajar berusia 15 dan 13 tahun meninggal dunia di lokasi akibat cedera parah. Bagaimanapun pemandu kereta berusia 28 tahun hanya mengalami kecederaan ringan. Siasatan awal di tempat kejadian mendapati motosikal dari arah Bagan Datuk menghala ke Hutan Melintang dipercayai mahu memotong dengan memasuki laluan bertentangan lalu bertembung dengan kereta terbabit dari arah bertentangan. Orang ramai dinasihat sentiasa memandu mengikut peraturan jalan raya dan undang-undang yang telah ditetapkan. 12 lagi suspek ditahan sekitar di Ibu Negara semalam selepas disyaki terlibat dalam insiden kes pergaduhan di Kampung Malaysia Tambahan Ceras dipercayai terbabit dengan urusan menunda kenderaan pada Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Ceras ACP Zam Halim Jamaluddin berkata mereka yang ditahan berusia 20 hingga 35 tahun. Kesemua mereka direman 3 hari. Polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang tidak mematuhi undang-undang negara dan tindakan tegas akan diambil demi menjaga keharmonian dan ketenteraman masyarakat. Pada Isnin dan Selasa lepas, 10 individu ditahan bagi membantu siasatan kes terbabit menjadikan jumlah suspek yang telah ditahan ialah 22 orang. Dalam kejadian awal pagi Isnin itu, polis menerima makluman mengenai pergaduhan yang dipercayai membabitkan dua kumpulan pekerja trak penunda kereta yang merebut pelanggan. Seorang pemilik bengkel kereta serta 3 warga Myanmar ditahan bersama hasil curi dalam serbuan di sebuah bengkel dekat Kelang Selangor bulan lepas. Pasukan cawangan D4 Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sentul berjaya menahan kesemua suspek berusia antara 26 hingga 42 tahun menerusi op lejang. Kenderaan ini akan dicuri. Lepas tu akan diuruskan oleh seorang warga negara lelaki Cina warga tempatan yang akan kereta ni akan dirungkai dan seterusnya akan dijual kepada workshop ataupun bengkel-bengkel yang berminat antara 5,000 hingga 7,000 sesuatu enjin tersebut berdasarkan kepada jenis kenderaan tersebut. Siasatan mendapati sindiket didalangi seorang individu tempatan yang mengendalikan urusan kenderaan yang dicuri untuk dileraikan di bengkel di Kelang yang kini masih bebas. Susulan operasi itu, Polis Sentul berjaya menyelesaikan 15 kes kecurian kenderaan yang dilaporkan sebelum ini. Satu sindiket penipuan kutipan derma secara dalam talian tumpas dengan penahanan 55 individu dalam serbuan di sebuah premis di Kepong. Aktif sejak 5 tahun lepas, sindiket berlindung di sebalik nama 3 persatuan kebajikan ketika membuat panggilan kepada mangsa untuk mengutip derma. Selain mengiklankan derma kebajikan melalui laman sosial Facebook untuk meraih simpati penderma. So dalam serbuan ni dirampas 58 unit laptop, 126 telefon bimbit, 108 buah buku resit, 2 set modem router
ya, dan juga skrip dan rakaman perbualan pemanggil dengan bangsa. 50 suspek direman hingga esok, manakala 5 lagi direman hingga Ahad bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menipu melibatkan pelaburan mata wang kripto berjumlah 2.45 juta ringgit yang tidak wujud tahun lepas. Tertuduh Jonathan Wong Futpo, 39 tahun, didakwa menipu Adrian Sim Wang Kai untuk membuat pelaburan dalam syarikat Riz Firearms Sdn Bhd dan Colindale International Sdn Bhd sehingga mendorong bayaran berjumlah 2.45 juta ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun dompet mata wang kripto milik tertuduh. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di Menara Prestige Jalan Pinang antara 23 Mei dan 3 Ogos 2022. Pertuduhan mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan. Hakim Muhammad Kafli Cik Ali kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM100,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 7 November depan untuk sebutan semula kes. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Akmazatul Muhammad Nawi, manakala tertuduh diwakili Peguam Divanandan S. Subramaniam. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah memperoleh kelulusan bagi melantik 10 ahli panel dalam pembentukan tribunal berkaitan Akta Anti Gangguan Seksual 2022 kurungan Akta 840. Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Nancy Shukri berkata perjawatan itu antaranya merangkumi Presiden, Timbalan Presiden, pentadbiran dan perundangan. Sebab dari segi kadar gaji dulu, ya. Lepas tu barulah. Lepas tu kita advertise the post. Bila lepas advertise, lepas tu kita serah kepada AG juga untuk bantu kita, especially dari sudut perundangan. Permohonan bagi perjawatan tersebut akan diumumkan selepas kadar gaji telah ditetapkan dalam tempoh terdekat. Pemilihan ahli panel juga akan diserahkan kepada pihak Jabatan Peguam Negara untuk membantu dari sudut perundangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini dalam rangka lawatan kerja 2 hari ke Emirat Arab Bersatu bermula pada Khamis telah diterima menghadap Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Presiden. Perdana Menteri yang tiba di Khas Al Santi pada 11 pagi turut mengadakan pertemuan 4 mata dengan pemerintah Abu Dhabi itu. Kedua-dua pemimpin membincangkan hubungan dua hala serta meneroka peluang untuk menjalin kerjasama selanjutnya yang boleh mempercepat agenda pembangunan Malaysia dan UAE. Pertemuan turut mengkaji kerjasama sedia ada serta membincangkan kaedah membina hubungan terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pelaburan, tenaga boleh diperbarui serta keterjaminan makanan yang memenuhi visi kedua-dua negara ke arah masa depan yang mampan dan makmur. Pada pertemuan itu, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan mempromosi kerjasama ke arah mewujudkan perkongsian ekonomi yang komprehensif di antara Malaysia dan UAE dalam tempoh terdekat. Selain perkembangan terkini di peringkat serantau dan antarabangsa serta bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai topik yang mempunyai kepentingan bersama. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Duta Besar Malaysia ke UAE Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri komited untuk mencapai keseimbangan baik antara pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan langsung domestik DDI. Keperluan itu bagi memastikan pembangunan yang mampan dan seimbang di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mendengar seruan lantang oleh industri untuk terus mempromosikan DDI dan amat menyedari keperluan untuk terus memacu pertumbuhannya. The government has set DDI as a key performance indicator or KPI for growing the country's total investment given strategic DDI's potential in attracting more foreign direct investment or FDI under the Madani Economic Framework.
Ucapan Perdana Menteri pada Majlis Makan Malam Gala Ulang Tahun ke-55 Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia FMM dibacakan timbalannya Datuk Seri Fadilah Yusof. DDI strategik berpotensi untuk menarik lebih banyak FDI kerana pelabur asing biasanya menganggap ia sebagai penanda aras bagi keyakinan dan komitmen pelabur domestik terhadap dasar kerajaan untuk mengukuhkan lanskip pelaburan dan perniagaan negara. Mulai 30 Oktober ini, semua permohonan kemasukan ke 1,334 institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di seluruh negara perlu dibuat melalui saluran tunggal iaitu unit pengambilan TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang yang diselia Kementerian Sumber Manusia. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut memaklumkan perkara tersebut diputuskan melalui mesyuarat Majlis TVET yang dipengerusikannya bertujuan menyelaraskan permohonan bagi mengelakkan pertindihan. Ini adalah bagi mengelakkan daripada pertindihan yang berlaku daripada permohonan itu, dan juga kita lihat dari segi minat mereka, di samping bagaimana supaya tidak berlaku mismatch di dalam kursus-kursus yang dilaksanakan. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat dan kemudian menyaksikan pertukaran dokumen memorandum kerjasama transformasi program TVET antara kerajaan bersama syarikat kerajaan dan swasta. Sebelum ini, permohonan kemasukan ke institusi TVET dibuat melalui laman sesawang yang disediakan oleh institusi TVET. Kursus-kursus yang ditawarkan di institusi TVET perlu berasaskan teknologi tinggi termasuk tenaga boleh diperbarui, keperluan bagi membolehkan peserta yang tamat kursus menepati kehendak pasaran tenaga buruh. Dalam plan strategi perindustrian di mana kita menyangkakan kedua-dua bidang ini akan memberikan kira-kira 3.5 juta peluang baru pekerjaan daripada sekarang hingga tahun 2030. Bagi meningkatkan minat dan mengekalkan peserta yang sudah mengikuti kursus TVET, beliau berkata Kementerian Sumber Manusia akan mewujudkan skim pembiayaan termasuk pemberian allowance kepada golongan terbabit. Beliau juga telah arahkan Sekretariat TVET menyediakan satu pelan hala tuju bagi menterjemah dasar TVET negara. Vietnam telah menyatakan kesediaan untuk terus mengeksport beras ke Malaysia. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu ketika mengulas mesyuarat dua hala dengan Timbalan Menteri Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Vietnam Nguyen Qua Tri sempena mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan AMAF ke-45. Malaysia merupakan tuan rumah AMAF ke-45 dalam usaha memperkukuh kedudukan ASEAN sebagai bakul makanan dunia. Selain memacu kerjasama lebih erat antara negara anggota bagi memelihara keterjaminan makanan di rantau ini, Menteri Kelestarian dan Alam Sekitar Singapura Grace Fu serta Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kwa Kim Houn turut menghadiri mesyuarat berkenaan. Datuk Seri Muhammad berkata pertemuan dengan Fu pula menyaksikan perbincangan mengenai peningkatan perdagangan dalam bidang pertanian di antara Malaysia dan Singapura. Manakala Ku memberi pandangan kerjasama ASEAN dengan negara seperti China dan India perlu dipertingkat bagi mendepani isu keterjaminan makanan. Pemain industri disaran untuk menggunakan pakar logistik hijau bagi membantu mengurangkan pelepasan karbon yang lebih cekap. Penyertaan sektor logistik sangat penting mengatasi cabaran berkaitan selain kerjasama sektor awam dan swasta. MOT would like to urge the transport and logistic sector to embrace it in light of the value that has been demonstrated. The participation of the logistic and transport industries is crucial in adopting the Green Logistic Initiative and can only be achieved through public and private sectors working together to address the challenge.
Kementerian Pengangkutan kini sedang mempercepatkan usaha ke arah kemampanan pengangkutan dan logistik yang digariskan dalam Dasar Pengangkutan Negara, khususnya Dasar Amanah 4, iaitu untuk memperkemas ekosistem pengangkutan hijau. Penganjuran pameran serta sidang kemuncak AutoZero ASEAN di Pameran dan Persidangan Teknologi Hijau dan Produk Eko Antarabangsa Malaysia AJIM 2023 mewujudkan platform lebih besar ke arah mempercepat agenda pelepasan karbon sifar bersih negara. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata acara yang julung kali dianjurkan di peringkat ASEAN memacu dialog mengenai kepimpinan, pelaburan serta inovasi di rantau ini ke arah mencapai pelepasan karbon sifar bersih. Pada tahun ini, AJIM turut menawarkan pelbagai teknologi penyelesaian pelepasan karbon rendah dan impak berbasikal yang akan memanfaatkan perniagaan untuk mengguna pakainya atau mencari rakan kongsi dalam industri itu. AJIM 2023 turut menganjurkan beberapa persidangan mengenai topik seperti kecekapan tenaga, pasaran karbon, kesihatan planet, mobiliti rendah karbon, ekonomi hidrogen, air, alam sekitar, ekonomi kitaran, teknologi dalam alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG serta insentif hijau. Petronas Dagangan Berhad PDB akan menambah bilangan hub pengecas kenderaan elektrik EV di stesen minyaknya di seluruh negara. Peningkatan jumlah hub itu akan diselaraskan bergantung kepada permintaan dan bilangan EV dalam negara. Setakat ini, Petronas mempunyai 25 hub pengecasan EV terutamanya di sepanjang lebuh raya Pantai Timur dan lebuh raya Utara Selatan. Kebanyakan EV owner akan charge selalunya di rumah. Kalau charge di station is usually for those yang akan pergi outstation. So the balance antara charging dekat rumah atau charging dekat station ataupun charging dekat katalah dekat shopping center, that is the balance yang kami tengah kaji sekarang lah. Mengulas pelaksanaan subsidi minyak bersasar, jelasnya PDB akan menunggu keputusan kerajaan terlebih dahulu sebelum membuat sebarang persiapan bagi inisiatif berkenaan. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Risda terus komited melaksanakan pelbagai program dan bantuan bagi memajukan 409,172 hektar kawasan getah matang tidak bertoreh yang melibatkan 221,859 pekebun kecil di seluruh negara. Pengarah Bahagian Produktiviti dan Pemasaran Nur Azan Muhammad Nur berkata antara program dan bantuan yang disediakan termasuk program Tanam Semula, Bantuan Tanam Semula Berkelompok TSB, Program Aktiviti Ekonomi Tambahan AET dan Program Agro Makanan dan Program Skim Getah Matang SGM. Ini di antara satu pendekatan kita lah. Kan kita mengadakan gerakan peningkatan produktiviti. Kita nak pastikan teknologi-teknologi, especially untuk getah ni dapat dilaksanakan sebaik yang mungkin di peringkat pekebun kecil melalui GAP, Amalan Pertanian Baik. Risda juga sedang melaksanakan Banci Pekebun Kecil Getah 2023 bermula 1 Julai lepas sehingga 31 Disember depan. Video ini khas untuk nurse-nurse di Malaysia yang tak lama lagi akan dicucuk oleh KKM kerana vaksin virus X telah dibawa masuk. Tular di TikTok, kononnya jururawat di Malaysia bakal jadi tikus makmal bagi menguji vaksin virus X. Pemberian vaksin didakwa dibuat secara paksa susulan pindaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa IHR. Dakwa hantaran video itu perkara terbabit tidak dapat dielak atas arahan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Semakan pasukan biar betul mendapati pesanan video itu merupakan suatu fitnah. Laporan kepada PDRM dan SKMM telah dibuat. Penafian turut dibuat Kementerian Kesihatan Malaysia.
KKM menasihatkan orang ramai supaya menghentikan penyebaran maklumat palsu yang boleh menimbulkan kegusaran rakyat. Tindakan tegas mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia serta beberapa lagi akta menanti si kaki fitnah. Jangan mudah terberdaya, elak jadi mangsa. Terlihat konten atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan harapan agar seni dan kraf Malaysia terus terpelihara. Baginda bertitah sekiranya masyarakat tidak mengambil sebarang tindakan memelihara warisan itu, ia berkemungkinan akan lenyap. Every country in the world should be proud of what they have. We have from the peninsula right to the Borneo to Sabah and Sarawak. There's so many different kinds of art and craft, be it food or dance or whatever it is. And I think if we as a society will not do something to preserve it, it will just go one day. Baginda berkenan merasmikan Majlis Pelancaran CIMB Oktober di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC, Kuala Lumpur. Sukan Asia Hangzhou 2022. Kontijen squash negara menutup kempen dengan membawa pulang 3 emas, 1 perak dan 1 gangsa keseluruhan. 2 emas hari terakhir acara squash disumbangkan pembawa jalur gemilang Siva Sanggari dalam acara perseorangan wanita dan Eng Ing Yau dalam acara perseorangan lelaki pada Khamis. Ikuti laporan Muhammad Zamri Suharani. Dapatkan gold medal point terlebih dahulu. Siva Sanggari tidak diberikan laluan mudah oleh lawan yang berada di ranking ke-43 dunia, Chan Sin Yuk dari Hong Kong. Siva Sanggari bangkit selepas 2 kali ketinggalan selepas tewas pada set pertama dan ketiga. Namun anak kelahiran Sungai Petani itu berjaya mengikat perlawanan untuk diheret ke set penentuan. Pada set terakhir, persaingan sengit berlanjutan hingga mata penentuan dan Siva Sanggari cemerlang menutup perlawanan dengan 8-11, 15-13, 10-12, 11-9, 12-10 dalam tempoh 64 minit. Kemenangan itu sekaligus memperbaiki pencapaian pada 2018 apabila meraih 1 perak dan 1 gangsa. Sementara itu, Eng Ing Yau menggandakan keceriaan kem negara dengan menewaskan wakil India, Saurabh Ghosal 9-11, 11-9, 11-5, 11-7. Ini adalah emas kedua pribadinya di pentas Sukan Asia selepas meraih emas pada 2018 dalam acara berpasukan. Terdahulu, squash turut menambah 1 perak menerusi acara bergu campuran. Muhammad Syafiq, Muhammad Kamal dan Aifa Azman terpaksa akur apabila tewas 0-2 kepada pilihan pertama dari India, Deepika Palika Harinder Pal. 5 emas, 6 perak dan 17 gangsa berjaya diraih kontijen negara setakat hari ini. Tipan ini dijangka akan terus meningkat ketika saingan Temasya masih berbaki 3 hari menuju penaman. Muhammad Zamri Sorani, RTM. Sementara itu, bagi Siva Sanggari, dia mengakui tekanan sangat kuat dirasai untuk Temasya kali ini apabila diletakkan selaku sandaran dan juga pembawa jalur gemilang. I don't know what to describe. The last time Asians was bronze and silver. To upgrade both the events to gold, I don't know. It's being the flag bearer as well. I had a lot of pressure on me, but it's always an honor. So it's always a good feeling to be playing for Malaysia and delivering the gold medal. Sementara itu, kejayaan kontijen negara mencapai sasaran 27 pingat mendapat pujian Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh.
Lebih manis, Malaysia turut berjaya melepasinya dengan meraih 28 pingat keseluruhan ketika ini berbaki 3 hari lagi. Selain 2 emas dan 1 perak yang dimenangi pada Khamis, sukan karate dan memanah turut menyumbang 1 perak dan 1 gangsa. Ini adalah usaha kuat semua atlet kita dan Persatuan Sukan serta Majlis Sukan Negara, dan saya berharap selepas ini kita akan balik kaji semua keputusan dan tengok bagaimana lagi kita boleh perkasakan pemenang-pemenang pingat ini supaya mereka boleh terus cemerlang. Yang dapat gangsa, mereka boleh sasarkan pingat perak. Yang dapat perak, boleh sasarkan pingat emas. Dan yang dapat pingat emas, kekalkan pingat emas dalam Sukan Asia yang akan datang. Kita sudah berusaha dalam 2 bulan ini, CDMVC, meeting semua. Maksudnya kita tidak bersia-sia. Dan saya dapati kali ini termasuk media punya tim kita betul-betul berusaha mencapaikan satu sasaran kita adalah 27. Tapi hari ini memang satu hari besar, satu hari yang memang gembira dan betul lah kita dapat 28. Dan emas kita terus sampai 5 emas. Kontijen negara kini telah meraih 5 emas, 6 perak dan 17 gangsa di kedudukan ke-14 keseluruhan. Terdahulu, atlet karate negara Lovely Annie Robert melengkapkan sasaran 27 pingat untuk Malaysia pada hari pertama acara karate dipertandingkan. Beraksi dalam acara kata individu, usahanya untuk menghadiahkan emas dinafikan oleh juara bertahan dari Jepun, Kiyo Shimizu yang juga pemenang pingat perak Olimpik Tokyo. Kejayaan itu menyaksikan Kiyo berjaya melakar hat-trick di tamasya kali ini selepas turut meraih emas di Sukan Asia Incheon 2017 dan Indonesia pada 2018. Dari Jepun ini. Dalam saingan memanah, kem negara akhirnya berjaya menuai sebutir pingat di Hangzhou selepas merangkul gangsa dalam acara kompaun berpasukan lelaki. Trio Muhammad Juwaidi Mazuki, Alang Arif, Akil Muhammad Gaz dan Muhammad Syafiq Mat Arifin menewaskan Taiwan dengan keputusan 228-208 di Pusat Sukan Fuyang Yinhu. Ia sekaligus menyaksikan Malaysia mempertahankan pencapaian pada edisi 2018 di Jakarta, Palembang, Indonesia. Kejuaraan Petronas Malaysian Cup Prix 2023, pusingan 8. Nantikan aksi-aksi pelumba menakluk Lita. Kali ini menggegar Gateway Garden, Bandar Medini Iskandar, Iskandar Puteri Johor. Sabtu 7 Oktober 2 petang di TV2. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat beristirahat.